Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera para pelajar sekalian. Jadi pada sesi kali ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita untuk kursus Bahasa Arab tahap 3, dan untuk sesi ini kita akan sentuh secara khusus topik tata bahasa di dalam unit 3 yang berkaitan tentang al-idhafah. Okey, al-idhafah. Jadi al-idhafah ini jika kita rujuk di dalam buku rujukan ini adalah suatu proses menggabungkan satu perkataan kata nama dengan satu perkataan kata nama yang lain supaya lebih jelas maksudnya. Jadi begitu yang dinyatakan oleh penulis buku inilah. Jadi secara ringkasnya kita boleh katakan idhafah ini adalah satu proses menggabungkan dua ataupun lebih kata nama untuk membentuk suatu istilah yang lebih jelas. Okey. Jadi untuk kita memahami apa yang cuba disampaikan di sini adalah mungkin kita boleh tengok contoh di dalam bahasa Melayu terlebih dahululah. Contohnya bila saya kata pemandu. Okey, bila saya kata pemandu, saya lihat seorang pemandu. Okey, bila saya katakan saya lihat seorang pemandu, maka perkataan pemandu yang saya nyatakan di situ menjadi perkataan yang tidak jelas. Satu perkataan pemandu itu memberi maksud yang tidak jelas dan tergantung, membuatkan orang akan tertanya-tanya, pemandu yang mana satu nih? Kan? Jadi dengan adanya idhafah ini, kita gabungkan perkataan pemandu itu dengan kata nama yang lain, dia akan membentuk satu istilah yang lebih jelas maksudnya. So, bila saya tambah perkataan kata nama yang lain selain daripada pemandu itu, saya katakan saya telah melihat seorang pemandu kereta. Barulah perkataan itu menjadi jelas. Oh, pemandu kereta. So, bukan pemandu kapal terbang, bukan pemandu lori, bukan pemandu basikal, dan seterusnya. Dan apabila saya tambah lagi perkataan kata nama di belakang itu, perkataan istilah itu akan menjadi lebih jelas. Contohnya saya kata, saya telah melihat seorang pemandu kereta Akzia. Kan? So, saya tambah lagi perkataan Akzia di belakang tu, maka perkataan pemandu kereta Akzia itu menjadi satu perkataan istilah yang lebih jelas dan lebih difahami. Jadi itulah konsep yang hendak disampaikan berkaitan dengan al-idhafah ini, proses menggabungkan dua ataupun lebih kata nama untuk membentuk satu istilah yang lebih jelas. Okey. Kemudian yang kedua, perkara yang perlu kamu fahami tentang al-idhafah ini adalah dalam kita menggabungkan dua perkataan kata nama ataupun lebih sehingga kita mendapat satu istilah yang lebih jelas ini, ada di situ elemen yang perlu ada, yang mesti wujud di dalam kita menggabungkan dua perkataan kata nama ini. Yang pertama, elemen adanya perkataan inti. Kemudian yang kedua, adanya elemen perkataan penerang. Okey, dalam konteks contoh yang saya bagi tadi, pemandu kereta, mana satu perkataan yang menjadi inti? Yang menjadi inti kepada istilah tu? Pemandu. Kemudian mana satu perkataan yang menjadi penerang kepada inti perkataan tadi? Kereta. Pemandu kereta. Okay, so inti dia
adalah pemandu. Apa yang menerangkan tentang inti, tentang pemandu itu? Kereta. So kita letakkan perkataan kereta, kita gabungkan perkataan kereta bersama dengan pemandu itu, maka kita akan dapat intinya, perkataan inti pemandu, perkataan penerangnya adalah kereta. Dapatlah kita istilah pemandu kereta. Okey. Jadi untuk kita memahami bagaimana kita hendak menggabungkan dua perkataan kata nama ataupun lebih untuk kita membentuk satu istilah yang lebih jelas, maka konsep perkataan inti dan perkataan penerang ini kamu perlu faham terlebih dahulu. Okey. So, adanya perkataan inti dan adanya perkataan penerang. Jadi itu adalah dua poin penting yang perlu kamu fahami. Yang pertama tadi, apa dia? Yang pertama tadi kamu kena faham apa itu konsep al-idhafah. Al-idhafah itu adalah proses menggabungkan. Kemudian yang kedua yang kamu perlu faham, dalam hendak menggabungkan dua perkataan ataupun lebih ini, perlu ada dua elemen utama di dalam penggabungan itu. Ada perkataan inti dan ada perkataan penerang. Okey. So, itu sudah jelas. So, sekarang di dalam topik tata bahasa idhafah, di dalam konteks tata bahasa Arab ini, perkataan inti itu disebut sebagai al-mudhaf. Manakala perkataan penerang itu disebut sebagai mudhafun ilaih. Jadi tolong terjemahkan, terjemahkan perkataan itu sebagai mudhaf, perkataan inti itu sebagai mudhaf, manakala perkataan penerang itu sebagai mudhafun ilaih. So benda yang sama, cuma dalam bahasa yang berbeza, bahasa Melayu dan bahasa Arab. Okey. So di dalam bahasa Arab, perkataan mudhaf, perkataan mudhaf ini yang menjadi inti di dalam gabungan perkataan itu mestilah mempunyai ataupun memenuhi 3 ciri. Yang pertama, perkataan mudhaf itu sekiranya dia datang dalam bentuk musanna ataupun jamak. Yang mana bentuk musanna itu di hujung perkataan kata nama dia ada alif nun. Ataupun bentuk perkataan jamak mudzakkar salim yang di hujung perkataan dia itu ada waw nun, maka sekiranya mudhaf dia datang dalam bentuk musanna ataupun jamak, maka nun yang berada di hujung perkataan itu perlu dibuang. Okey? Perlu dibuang. Nanti kita tengok contoh selepas ini supaya lebih jelas. Kemudian yang kedua, sekiranya perkataan mudhaf itu mempunyai alif lam di hadapan, maka huruf alif lam itu perlu dibuang terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, sekiranya perkataan mudhaf itu mempunyai tanwin, maka apabila digabungkan, tanwin itu dibuang. Okey, itu 3 ciri ataupun syarat yang mesti dipenuhi oleh mudhaf sekiranya mahu digabungkan. Kemudian mudhafun ilaih hanya mempunyai satu ciri. Satu syarat yang perlu dipatuhi, iaitu huruf akhir perkataan yang menjadi mudhafun ilaih ini mestilah berbaris bawah. Huruf akhir bagi perkataan yang menjadi mudhafun ilaih itu mestilah berbaris bawah. Okey, sekarang kita akan tengok pula contoh yang telah diberikan oleh penulis. Okey.
Kita tengok satu persatu contoh. Okey, kita tengok terlebih dahulu contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini ni adalah apabila mudhaf dalam bentuk tunggal, satu orang, sama ada lelaki ataupun perempuan. So, apa yang akan berlaku pada mudhaf dan mudhafun ilaih? Kita tengok, adakah syarat yang sudah kita bincangkan tadi itu terpakai? Mana satu yang terpakai sehingga mudhaf ini memenuhi syarat yang kita nyatakan, dan begitu juga mudhafun ilaih memenuhi syarat yang telah kita nyatakan. So, kita tengok satu persatu contoh di sini. So, contoh untuk idhafah yang mana mudhafnya ataupun kata intinya, perkataan inti dia itu adalah berbentuk tunggal, mufrad. So, contohnya untuk yang pertama, al-wazir, perkataan al-wazir bermaksud menteri, ad-difa'. Okey? Ad-difa' bermaksud pertahanan. Apabila dua perkataan ini digabungkan, menjadi satu istilah yang lebih jelas maknanya, maka kita akan dapat perubahan ini. So, apa yang berlaku? Kalau kita tengok di sini, al-wazir itu apa perubahan yang berlaku pada dia? Kita kata apabila mudhaf. Kita tengok al-wazir itu dulu. Apabila mudhaf itu mempunyai alif lam seperti ini. Apabila dia mempunyai alif lam, maka apa yang perlu dibuat? Perlu dibuang alif lam itu. So, dapatlah kita waziru tanpa ada alif lam. Kemudian kita tengok pula mudhafun ilaih. Mana mudhafun ilaih? Ad-difa'. Mudhafun ilaih adalah perkataan penerang. Wazir, perkataan inti, maksud dia menteri. So, menteri apa? So, kita letak perkataan penerang di situ, pertahanan, dalam bahasa Arab ad-difa'. So, kita letak di sini. So, ad-difa', kita pun tulislah sebelah kiri ini. Jadi, untuk syarat mudhafun ilaih, apa syarat dia? Kita tengok balik. Mudhafun ilaih syarat dia mestilah huruf akhir mudhafun ilaih itu berbaris bawah. Kita tengok. Wazirud difa', huruf akhir dia di sini mestilah berbaris bawah. Asal dia ad-difa' tu berbaris depan. Ini asal dia, tapi digantikan, diubah menjadi baris bawah. Ini asal dia. Coba tengok. Asal dia berbaris depan kan. Tapi bila dia menjadi mudhafun ilaih, dia mesti huruf akhir itu mestilah berbaris bawah. So itu contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang seterusnya. Kita tengok contoh yang kedua pula. Tengok contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua, al-kitabu, buku, bergabung dengan Muhammad. Itu nama orang lah. So mana satu perkataan inti di sini? Mana satu mudhaf dia? Al-kitabu. So, bila kita mau jadikan al-kitabu sebagai mudhaf, apa syarat yang kita perlu buat? Apa yang perkara yang kita perlu buat kepada mudhaf ini? Apa yang kita perlu buat pada al-kitab ini? Cuba cek balik. Kita tengok syarat yang kita sudah bincangkan tadi. Mudhaf. Dia kata, kalau ada alif, dia ada nun di hujung perkataan? Tidak ada. Dia ada alif lam? Yes, dia ada. Jadi, alif lam tu kena buat apa? Kalau mudhaf, dia kena buang. Tanwin ada ataupun tiada? Ini tiada. So dia just ada alif lam. Jadi alif lam tu kena buang lah. Kalau ada nun, kita kena buang nun. Kalau ada tanwin, kita kena buang tanwin tu. Jadi dalam kes ini,
Buku mudhaf dia ni hanya ada alif lam. Jadi apa kita buat? Kita buanglah alif lam. Alif lam tu kita buang. Jadilah kitabu macam ni. Sekarang mudhafun ilaih pula kita tengok. Mudhafun ilaih. Apa syarat mudhafun ilaih? Kita tengok apa syarat mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, huruf akhir mudhafun ilaih mestilah berbaris bawah. Okey, kita tengok mudhafun ilaih tu apa baris dia. Mudhafun ilaih ni apa dia punya baris? Baris ada tanwin di hadapan. Bukan baris bawah. Jadi apa kita kena buat? Kita kena ubah dia menjadi baris bawah. Jadi daripada tanwin macam tu kita ubah dia. Kita ubah, letak dia baris bawah. Barulah betul mudhafun ilaih. Dan begitulah juga seterusnya untuk contoh di bawah. Okey. Contoh adukan ni. Contoh dia sama. Okey, kita tengok pula contoh untuk tanwin. Apabila mudhaf itu, mudhaf yang mufrad yang datang dalam bentuk tunggal ini, dia ada tanwin. Okey, kita tengok contoh ini ya. So, contoh ini mana perkataan inti dia? Kitabun. Ini perkataan inti dia, mudhaf. Mana perkataan penerang, mudhafun ilaih dia? At-talibu. Okey, kita bina idhafah dia ni. Kita kita gabungkan kedua-dua perkataan ini. So, untuk mudhaf, sebelum kita gabungkan, kita kena tengok apa ciri-ciri dia. Dia ada alif lam ataupun tidak ada? Okey, alif lam tiada. Ada nun di hujung sini? Okey, tiada nun. Okey, jadi kalau tiada nun, tidak perlu buat apa-apa. Sekarang kita tengok huruf hujung tu ada tanwin ataupun tidak ada? Dia ada tanwin. Dia ada tanwin. Jadi tanwin ni pun kena ubah. Ini kena buang. Tidak boleh ada tanwin. So apa kena buat? Kena bagi huruf depan sahaja. Ubah dia menjadi huruf depan macam tu saja. So akhirnya dapatlah kita ini. Okey. Barulah kita ada bentuk mudhaf yang betul. Kemudian mudhafun ilaih pula. Okey. Tengok mudhafun ilaih. Apa syarat mudhafun ilaih yang betul? Apa syarat mudhafun ilaih? Huruf terakhir bagi perkataan mudhafun ilaih ni perlu berbaris bawah. Okey, sekarang perkataan ini huruf akhir dia berbaris depan. Jadi kena ubah. Kena letak berbaris bawah. So dapatlah kita perkataan ini. Ini barulah betul. Jadilah kitabut talib. Buku pelajar. Okey? Okey. So, itu contoh untuk mufrad yang datang dalam bentuk tunggal satu. Okey? Seterusnya kita tengok contoh mufrad di dalam idhafah. Contoh mudhaf di dalam idhafah apabila mudhaf dia untuk dua orang pula. Macam mana kalau mudhaf ni untuk dua orang? Okey. So contohnya di sini kita tengok terus. Al-qalamani, dua pen. Apa tanda musanna dia di situ? Dia ada alif nun di hujung. Dua orang. Maksudnya dua pen lah kalau di sini kan. Al-qalamani Zaidun. Zaid. Dua pen Zaid. Okey, sekarang kita mau gabungkan dia menjadi idhafah. So, mana mudhaf di sini? Mudhaf adalah al-qalamani. Okey, kalau al-qalamani ini adalah mudhaf. Kita tengok apa syarat yang perlu dipenuhi kalau dia adalah mudhaf. Kalau kita mau gabungkan dia menjadi idhafah, alif lam kena buang. Dia ada alif lam, so kena buang.
Ada tanwin di situ? Tanwin tidak ada. Ada nun di hujung perkataan? Yes, ada nun. So, nun pun buang. Maka kita akan dapat seperti ini. Okey, kita buang alif lam, kita buang nun. Jadi dapatlah qalama. Okey, itu untuk mudhaf. Sekarang kita tengok pula mudhafun ilaih. Okey. Mudhafun ilaih. Tengok dia punya baris huruf terakhir dia. Baris huruf terakhir, adakah dia berbaris bawah? Baris dia tidak berbaris bawah. Jadi kita kena ubah. Jadikan dia berbaris bawah. Akhirnya kita dapatlah mudhaf ilaih seperti ini. So, barulah kita dapat bentuk mudhaf ilaih yang betul. Mudhafun ilaih yang betul. Ini baru betul. Okey. So, beza untuk mudhaf ilaih yang datang dalam bentuk muthanna, dua ini, nun di hujung itu perlu dibuang. Yang mufrad tadi tidak ada nun kan? Dia just buang alif lam di belakang. Yang ni di depan kena buang alif lam. Di depan kita kena buang alif lam. Di belakang kita kena buang nun. Okey. Untuk mudhafun ilaih sama jugalah. Mudhafun ilaih just pastikan huruf akhir dia tu berbaris bawah. Okey. Sekarang kalau kita tengok contoh-contoh yang lain pun sama. Okey? Contoh-contoh yang lain pun sama. So rasanya tidak perlu saya ulang balik sebab kamu boleh nampak di situ. Okey, apa yang saya maksudkan dalam contoh itu. Boleh tengok sendiri ya. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah apabila mudhafun ilaih itu dalam bentuk jamak mudzakkar, ramai untuk lelaki. Okey. Untuk jamak mudzakkar ini, coba kita tengok contoh yang pertama ini. Perkataan ar-rakibuna itu adalah perkataan inti, mudhaf dia. Ini perkataan inti ni. Al-qitar itu perkataan penerang ataupun mudhafin ilaih. Okey, kita mau ubah dulu. Ar-rakibuna, penumpang-penumpang ini, penumpang-penumpang lelaki ini, kita mau ubah dia dalam bentuk mudhaf yang betul. Okey, cuba kita periksa apa yang perlu dibuang terlebih dahulu. Dia ada apa di depan? Dia ada alif lam. Okey, alif lam kita kena buang. Kemudian, adakah dia ada tanwin? Okey, tidak ada tanwin. So, tidak perlu buat apa-apa pasal tanwin. Sekarang tengok pula di hujung dia tu, ada nun ataupun tiada? Okey, ada nun. So, nun pun perlu dibuang. So, akhirnya kita akan tulis seperti ini. Buang alif lam, buang nun, dapatlah kita rakibu. Dapat tak? Okey. Sekarang kita tengok pula mudhafun ilaih. Okey, mudhafun ilaih. Apa yang perlu kita buat pada mudhafun ilaih? Just tengok huruf yang terakhir itu. Huruf yang terakhir mestilah berbaris bawah. Okey, adakah sekarang dia berbaris bawah? Dia bukan berbaris bawah. So, kita kena ubah dia menjadi baris bawah. Dapatlah kita seperti ini. So, kita akan dapat istilah yang baru, rakibu al-qitar. Penumpang-penumpang lelaki, penumpang-penumpang kereta api yang lelaki. Macam tu. Jadi, untuk mudhaf yang datang dalam bentuk jamak mudzakkar, ramai lelaki ini, kita perlu buang nun yang ada di hujung dia. Boleh ya? Okey. So, itulah contoh untuk mudhaf yang yang datang dalam bentuk jamak untuk lelaki. Okey, so dua contoh di bawah ini kamu boleh tengok sendiri perubahan yang berlaku betul-betul sama dengan perubahan yang berlaku pada contoh pertama yang kita sudah bincangkan sebentar tadi lah.
Okey, so itulah yang perlu kamu faham tentang mudhaf. Okey. Sebelum kita tengok kepada soalan-soalan kefahaman, satu perkara yang perlu untuk kamu faham lagi, penting untuk kamu tahu adalah kedudukan mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalau kamu perasan daripada contoh-contoh yang diberikan ini, mudhaf dia sentiasa berada di sebelah kanan. Inilah kedudukan mudhaf sampai hari kiamat. Manakala mudhafun ilaih, dia mesti berada di sebelah kiri sampai bila-bila. Okey? Kita tengok contoh di sini. Mudhaf sebelah kanan, mudhafun ilaih sebelah kiri. Okey? Contoh di bawah ni pun macam tu juga. Mudhaf semua sebelah kanan, manakala mudhafun ilaih semua sebelah kiri. Okey? Jadi itu adalah apa yang perlu kamu faham tentang al-idhafah setakat mengikut buku sukatan yang kita pelajari lah. Jadi secara kesimpulannya ada 2 poin penting lah yang perlu kamu fahami untuk menguasai topik idhafah ini. Yang pertama, kamu kena tahu apa itu konsep idhafah, iaitu menggabungkan 2 ataupun lebih perkataan kata nama untuk membentuk istilah yang lebih jelas. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kamu membentuk, menggabungkan perkataan-perkataan itu. Kamu kena faham adanya konsep, adanya elemen perkataan inti ataupun mudhaf, dan adanya elemen perkataan mudhafun ilaih ataupun penerang. Kemudian mudhaf, perkataan mudhaf itu dia ada ciri dia. Ada 3 ciri sekurang-kurangnya yang perlu kamu tahu. Kemudian mudhaf ilaih, sekurang-kurangnya ada 1 ciri yang kamu perlu tahu. Dengan pengetahuan-pengetahuan ini, barulah kamu boleh membina idhafah, menggabungkan 2 ataupun lebih perkataan kata nama untuk membentuk istilah yang lebih jelas dan dapat membentuk idhafah yang tepat. Okey, jadi saya harap dengan penerangan ini kamu jelas dan fahamlah topik tata bahasa al-idhafah yang kita pelajari di dalam unit 3 pada sesi ini. Okey, sekarang kita akan lihat pula soalan-soalan pengukuhan yang kamu perlu buat dan perlu siapkan bagi meningkatkan lagi tahap kefahaman kamu tentang topik al-idhafah ini. Okey, kita tengok terlebih dahulu. Latihan 3.6. Okey, latihan 3.6 ini dia minta kamu untuk keluarkan mana satu mudhaf pada ayat berikut. Okey. So buat analisis. Terjemahan bagi setiap perkataan saya sudah letak. Jadi buat analisis, baca dan buat analisis berdasarkan syarat-syarat ataupun ciri-ciri yang perlu dimiliki, dipenuhi oleh mudhaf dan mudhafun ilaih. Kemudian pilih mana mudhaf. Tengok perkataan itu. Adakah perkataan itu memenuhi ciri mudhaf ataupun tidak? Kalau memenuhi, then isi di dalam tempat kosong. Okey. So ini sangat mudah lah. Kamu pilih perkataan mudhaf, isi di tempat kosong. Okay, jadi tolong siapkan. Okey, seterusnya kita tengok pula latihan 3.7. Okey, untuk latihan 3.7 ini, dia minta kamu sempurnakan ayat-ayat berikut dengan memilih perkataan yang betul yang terdapat di dalam kurungan. So, kamu ada perkataan di dalam kurungan ini. Semua perkataan ini basically dia memberi, setiap dalam kurungan itu ada 2 perkataan kan. Tapi kedua-dua perkataan tu sebenarnya memiliki makna yang sama. Cuma apa yang berbeza? Yang satu ada alif lam, satu tidak alif lam. Kenapa? Jadi kamu kena pilih mana perkataan di dalam kurungan itu yang sesuai untuk kamu isi di dalam tempat kosong ini. Okey. Contohnya lah. Contohnya kita tengok.
Yang pertama ini tempat kosong. Al-babi, pintu, qittun, kucing. Okey. Pilihan jawapan yang kamu ada adalah al-wara ataupun wara'ah. Okey, ini adalah menguji kefahaman kamu tentang al-idhafah ini. So, apa perkataan yang sesuai di sini? Okey, kalau kita analisis, contoh dia. Kena ingat balik, perkataan yang berada di sebelah kanan adalah mudhaf. Perkataan yang berada di sebelah kiri adalah mudhafun ilaih. So, ini tempat kosong. Kemudian perkataan yang ada di sebelah kiri ini adalah mudhafun ilaih. Macam mana kita tahu? Sebab dia pertama kedudukan dia di tempat sebelah kiri. Yang kedua, huruf akhir dia berbaris bawah. Jadi dia adalah mudhafun ilaih. So, apa yang kita kena letak di tempat kosong ini? Kita kena letak di tempat kosong ini perkataan mudhaf. Sekarang, cuba buat analisis antara dua perkataan di dalam kurungan ini, mana satu yang sesuai menjadi mudhaf? Kalau kita tengok, ciri-ciri tadi itu apa dia? Mudhaf, dia tidak ada nun di belakang. Okey, mesti kalau ada kena buang. Kemudian kalau ada alif lam dia mesti kena buang. So, mudhaf tidak ada alif lam. Kemudian mudhaf tidak ada tanwin. Okey, kita tengok pilihan jawapan tadi. Okey. So, untuk al-wara ni, ini bukan mudhaf lah. Kenapa? Sebab dia ada alif lam. So, yang menjadi mudhaf adalah wara'ah tanpa alif lam. So, ini yang kamu kena tulis. Wara'ah. Dan begitulah seterusnya. Buat analisis perkataan yang sesuai untuk kamu letak. Okey. So, sila siapkan tugasan latihan 3.7 ini. Okey, yang seterusnya kita beralih kepada latihan 3.8. So, untuk latihan 3.8 ini sama juga macam tadi, kamu diminta untuk isikan tempat kosong menggunakan perkataan-perkataan yang sesuai. Di mana kamu cari perkataan yang sesuai? Di dalam kurungan ini. Ada dua pilihan kamu. So, coba kamu tengok analisis. Adakah perkataan di dalam kurungan itu mudhaf ataupun mudhafun ilaih? Dan apa ciri yang perlu ada untuk kamu letakkan perkataan itu di sini? Kan? So, contohnya soalan yang pertama ini kalau kita tengok tempat kosong, kemudian al-lugha bahasa, kemudian mahiruna, orang-orang yang mahir. Okey, sekarang apa perkataan yang akan kita isi di sini? Adakah mudhaf ataupun mudhafun ilaih? Dalam tempat kosong ini sudah tentu mudhaf lah. Kenapa? Sebab mudhafun ilaih ini. Macam mana kita tahu dia mudhafun ilaih? Sebab satu dia di sebelah kiri, satu lagi huruf akhir dia ini berbaris bawah. Jadi jelaslah di tempat kosong ini mesti diisi dengan mudhaf. Sekarang kita mau cek mana satu mudhaf yang betul. Okey, cuba tengok mana satu mudhaf yang betul. Mudhaf yang betul adalah mudarrisu. Kenapa? Sebab nun ini di hujung ini sudah dibuang. Kan kita tengok antara syarat menjadi mudhaf adalah kalau perkataan itu datang dalam bentuk jamak lelaki, jamak mudzakkar salim, dan ada nun di hujung perkataan dia. Nun tu kena buang. So, mudarrisuna ni salah lah kalau mau jadi mudhaf. Yang betul mudarrisu sebab sudah dibuang nun. So, itulah yang kita tulis di dalam tempat kurungan mudarrisu.
Okey, boleh kan? Okey, so sila jawab soalan 3.8. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan 3.9. Okey, di dalam latihan 3.9 ni kamu diminta untuk menentukan mana satu mudhaf, mana satu mudhafun ilaih. Okey, so saya ingat tidak perlu saya menjelaskan dengan lebih panjang untuk kamu tentukan mudhaf-mudhafun ilaih. Okey, so kamu tengok setiap item-item soalan ini, buat analisis mana satu mudhaf, mana satu mudhafun ilaih dan letakkan di tempat kosong. Okey, so sila siapkan latihan 3.9 ini. Okey, dah selesai. Terusnya kita pergi kepada latihan yang terakhir 3.10. Okey, so untuk 3.10 ini dia akan menguji kamu sejauh mana kamu sudah menguasai idhafah ini dengan kamu diminta untuk betulkan perkataan yang salah seperti dalam contoh. So mana perkataan yang salah? Perkataan yang salah ni adalah perkataan-perkataan yang bergaris seperti ini. Okey, ini perkataan yang salah ni. Okey, so kalau kita tengok contoh yang diberikan di sini, kenapa perkataan yang bergaris Alkitab ini dia salah? Agak-agak kenapa? Sebab, apa sebabnya? Sebab Alkitabu di sini, buku di sini, ini adalah mudhaf. Tapi salah bentuk mudhaf di situ. Apa yang salah? Alif lam ini tidak dibuang. Jadi apa yang perlu dibuat? Perlu buang alif lam, kemudian dapatlah kita perkataan seperti ini. So barulah perkataan ini bentuk mudhaf dia betul. Jadi untuk item soalan yang lain, cuba analisis apa kesalahan yang berlaku dan perbetulkan. Kemudian tulis semula ayat yang betul itu dan salin di sini, di tempat kosong ini. Okey, boleh kan? Okey, jadi tolong siapkan tugasan ini. Baiklah, para pelajar sekalian, dengan berakhirnya latihan 3.10 tadi, maka berakhirlah sesi penerangan tata bahasa topik idhafah bagi unit 3 kita pada kali ini. Jadi saya harapkan kamu dapat memahami topik ini dan tolong siapkan tugasan-tugasan, latihan-latihan yang saya minta ini, dan kita akan adakan perbincangan berkenaan dengan soalan-soalan ini semasa kelas bersemuka yang akan datang. Okey, so terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera.